Dulu adil, kita tamu cakap dulu adil. Bila kita tengok ayat yang soal nisab kan, Allah cakap apa? Kahwin berapa? Dua dulu. Bukan satu. Dua dulu, tiga dan empat. Kalau tak mampu, baru dia dengan satu. Sekarang bila kita cakap kalau tak mampu tu, sekarang bila? Dah buat dulu ke setelah? Buat dulu. Macam mana? Buat dulu ke setelah? Macam nak tahu you mampu? Sekarang saya tanya, okey, I jaga you baik lah. I jaga isteri I baik-baik. Nafkah semua cukup. Kan? Isteri pun cakap, memang cukup. I mampu tak? Mampu. I nak terima. Asal you tak boleh terima? Hati, soal hati. Kan ada jaga baik, dah elok lah ni senang cakap, puas lah senang cakap. Dia jaga semua complete. 100% complete. Sekarang I mampu tak? Mampu. Sekarang nak kahwin boleh ke tak boleh? Tanya dulu. Boleh. You boleh tak boleh terima? Boleh terima tak boleh terima? Sakit lah. Itu sajalah. Itu kan perasaan. Perasaan. Itu kan tentang perasaan. You buka surah Tahrim ayat 1. 66. Surah Tahrim juga 66. 66 tadi. Tahrim 66. Atas tu. Tadi juga ni. Surah Tahrim 66. Surah yang ke-66 ayat 66. Ni kan saya dah bahas benda ni. Saya bahas lagi. Topik high. Surah Tahrim ayat 1. Kita tengok ayat ni, kita boleh tahu siapa bikin problem. Sabar. Ayat 1. Hai Nabi, Allah tegur Nabi. Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini cerita dalam tafsir dia. Nabi ni isteri banyak. Tergolongan kepada dua kumpulan. Aisyah dengan Hafsah. Satu anak Abu Bakar, satu anak Umar. Jadi dia dua kelompok. Okey, jadi si Zainab ni isteri Nabi suka pergi rumah dia kerana suka makan madu. Jadi kalau sampai rumah Zainab, dia selalu lama sikit. Jadi ni dua so jealous. Dia so jealous bila Nabi balik kan, Hafsah akan cakap mulut kau bau busuk. Kerana apa? Kau makan madu yang ni. Jadi Nabi sumpah. Itu yang Allah larang. Jangan kamu sumpah benda yang halal kau haramkan. Benda yang aku halal kau haramkan kerana demi untuk menjaga hati-hati isteri yang kamu sayang. Siapa buat perangai ni? Semua isteri Nabi buat perangai lah. Macam-macam. Dikasihkan ni Umar Aisyah, isteri Nabi, one of them kasih makan, Aisyah tepis makanan berterabur. Semua ini benda sifat memang normal. Tapi soal dia apa tahu? Kerja you senang apa? You kalau dah digelarkan isteri kan, kerja you apa? Kena taat aja apa? You betul-betul nak dia seorang je dan macam mana? What's the issue? You nak seorang dia bawa dia sampai syurga, dia bawa dia pergi syurga ke? You claim dia kat syurga ke? Maksudnya apa tahu? Pasal cinta ni, you mesti nak ada cinta kepada Allah dan Rasul. Itu satu bab atau tanda keimanan seseorang. Nabi cakap, keimanan you tak sampai ke puncak selagi you tak cinta kepada Allah dan Rasul. Tapi bila tampak gini, kita ikutkan perasaan, kita nak, tak boleh lah. Maksudnya, you cannot do that. You ada hak, no problem. You pay hak, you go ahead. Tapi you tak boleh nak cakapkan benda ni tak baik. Tak boleh. Apa yang Allah turunkan semua dalam Quran, semua benda yang baik. Cuma kita yang anggap dia yang salah anggap. Kita yang buat dia salah yang tak betul. Kita memahami cara yang salah. Dikarenakan ikutkan perasaan. Tu pasal saya cakap ikut perasaan tak boleh mendatangkan hukum. Dia ikutkan perasaan cakap macam mana nak settle. Perkara takkan settle lah. Perasaan marah dia, perasaan ni macam-macam perasaan ni. Jadi tenangkan fikiran, tenangkan, relax. Kalau suami, kalau misalnya kata contoh ada yang tak baik dengan suami ke apa, dia rasa macam tak adil dengan dia, cakaplah dengan dia.
Cakap dengan baik-baik. Walaupun suami itu ada yang cakap walaupun suami itu tak semayang sekalipun, you kena taat kepada dia. Taat benda yang makruf. One of the aircon. Tukul. Betul. Sejuk. Oh, perfect. Wah, sekejap. Pasang. Macam. Tak tahu lah ni hadis ni betul ke tak betul lah. Rasulullah pernah suruh Siti Fatimah pergi ke rumah seorang wanita di ujung Tanjung untuk mempelajari dari wanita tu. Jadi Siti Fatimah pergi ke rumah tu, dia melihat wanita tu sangat baik. Siti Fatimah datang dengan bawa anak-anak dia. Maka wanita ni tak izinkan Siti Fatimah masuk kerana apa? Bawa anak lelaki Hasan dan Husin tanpa izin suami dia. Siti Fatimah balik, esok Siti Fatimah datang seorang, baru diizinkan masuk. Itu pun saya tak boleh, aku belum bilang suami aku untuk kau datang masuk. Dari hari yang ketiga, Fatimah datang seorang, dia masuk. Maka Fatimah melihat wanita ni agak ganjil lah. Dia layan Fatimah, tapi ketika suaminya balik, dia tinggalkan Fatimah. Dia sediakan Fatimah, suaminya bukakan kasut suaminya. Dia berikan minum air dan dia buat hutan. Lepas cakap, seandainya layanan hutan ni tak memuaskan hatimu, hukumlah aku sebelum aku dihukum di Allah. Apakah itu betul? Habis. Saya rasa saya baca hadis ni. Cuma tak tahu asalnya hadis mungkin An-Nasa'i atau Abu Daud. Wallahu a'lam. Mungkin wallahu a'lam, cuma sanad hadis ni nak tengoklah whether dia sahih hasan ke apa. Ambil dari segi kebaikan, dia ada mendidik wanita. Correct. Bahawa tu anak mengajar Fatimah cara mentaati suami. Sampai begitu selagi takut layanan dia tak memuaskan hati suami. Jadi suami dia hukum dia sebelum Allah menghukum. Betul. Betul. Cuma ada orang keluarkan tentang poligami ni kan. Ada orang keluarkan tentang hadis Nabi larang. Nabi larang Ali untuk berpoligami. Ada hadis juga. Cuma hadis tersebut dia bukan larangan yang dicara mutlak. Maknanya seorang bapa boleh taklukkan hukum. Maknanya boleh taklukkan taklid. Macam saya nak kahwin dengan anak saya, macam you all kan, saya membesarkan anak saya pergi universiti, pergi macam sekolah agama semua. So saya ada hak untuk dia bila cari pasangan, saya ada hak untuk kasihkan dia punya apa tu boundaries. Saya kena tengok batas-batas dia, macam mana orang dia, macam mana. Sama juga dengan mas kahwin, macam mahar lah. Maharnya ditaruh, tengok kadar Imam Syafi'i cakap ikut pada urut. Urut maknanya macam kata contoh anak pergi universiti. So harganya universiti sini sekarang berapa? Letaklah 8,000, 10,000, itu panggil ikut urut. Jadi masalah-masalah gini bila kita tengok ikut pada kebiasaan, kita bapa boleh untuk cakap I don't want my daughter to be dimadukan. Tetapi itu pun tertakluk kepada anak. Kalau anak dia tu redha, dia benarkan, dia okey, then betul. Tapi cuma hadis itu tak menunjukkan Nabi larang ini poligami, tak. Because hadis tak boleh langgar kepada Quran. Yes. Cannot. Cuma kita memahaminya salah sikit. Itu bukan larangan. Cuma Nabi nak risau. Nabi tak mau. Because I know my daughter. So I don't want. So Ali tak boleh. Dia tak kahwin Ustaz, juga. hadis tak dapat menolak firman. Correct. Tapi firman dapat menolak hadis. Correct. Hmm. Quran dia tak boleh macam mana hadis macam mana dia mutawatir ke, dia kedudukan yang tinggi ke, dia tak boleh atas daripada Quran. Cannot. It cannot be like that. Kan? Faham. Kalau benda ni hot. Dia tinggalkan boleh kami kan? Ha? Dia tinggalkan boleh balik sembahyang. Siapa mampu dah. Tak mampu sudah. Tak kisah. Bukan tak terima Ustaz. Betul tak? Tapi tu saya cakap perempuan, end of the day, you kalau tak boleh terima, then no problem lah. Just ask for it lah. I cannot do this. Then that's it. So keputusan akan dibuat. Kan keputusan tu kan tetap diadili. Then
Okay lah, if you okay then you proceed lah. Kalau you kalau agree, end of the day you mati dalam keadaan apa? I tanya dulu. Kan kalau perempuan agree lah, okay lah bang, you kahwin lah. End of the day you dalam kedudukan apa? Syurga dia. Iman you kira Atas dah sini tau. Ya. Tak nak ke? You di sisi Allah, Allah pandang you dah gitu. You see, satu keputusan nak tengok tau. Bila you buat satu keputusan, you nak tengok end of the day you kat mana. You kalau mati kat mana you? Where you? Misalnya tak contoh lah, kalau you okay lah, you tak agree, I don't want, you dah back to single. Okay, then end of the day you nak apa? Buat macam mana? Lagi, then you have to proceed lah. You nak kena cari lagi lah untuk ketaatan, nak kena jaga diri sama sampai like that lah. Itu kalau boleh jaga. Kalau tak boleh jaga, dah jatuh kepada zina, jatuh kepada apa, jatuh kepada macam-macam lah. Kalau you jaga kan, buat ambilkan ni benda dengan cara yang baik, you buatlah dengan yang baik, dengan betul. Itu saja. Bukan nak cakap, bukan nak menyebelah satu sama lain. Bukan nak menjebelahkan lelaki atau menyebabkan perempuan, tidak. Cuma nak melanggar hukum. Biasalah dia. You punya husband, you tahulah husband baik atau tidak. Kalau you rasa dia tak baik, dia tak mampu untuk yang ini, then up to you lah, you decide lah. No problem. Cuma nak cakap, janganlah tengok pada hukum ni, hukum tak baik. Tak boleh. Okay, next. Menghadiri masjid, solat dengan pakaian yang bersih. Oh, ni dah. Mulut dan badan hendaklah bersih dan wangi, kerana bau yang tidak sedap akan mengganggu kekhusyuan solat. Jadi Nabi dalam one of the hadis, Nabi cakap kalau boleh aku nak mewajibkan orang sebelum solat bersiwak. Siwak mana bulu gigi. Cuma siwak dengan bulu gigi ni apa beza? Siwak dengan bulu gigi. Siwak ada kayu je, Ustaz. Ha? Kayu tu kan siwak tu. Dulu sama lah. Siwak bulu gigi sama. Bulu gigi kita pakai terms baru. Sekarang pakai dunia lah, ada bulu gigi. Kalau zaman Nabi tak ada bulu gigi, itu panggil siwak. Jadi dia ambil kayu-kayu tersebut, kayu siwak tu, maka untuk dia tak ada manfaat ni siwak ni tau. Kelebihan tinggi semua tak ada. Okay. Ada juga saya jumpa orang-orang tabligh yang pergi umrah dengan saya. Dia cerita pasal siwak ni. Oh, pasal gini, dia ni custom tak boleh lepas, dia siwak tu boleh lepas. Saya cakap ni mana, dia cerita pasal kartun. Dia pergi cerita lebih tinggi, saya nak sabar saya kata. Siwak, dia tak ada apa-apa kemanfaatan. Tak ada satu ketinggian apa-apa hadis dia tak jumpa siwak. Cuma siwak ni yang kata je apa? 80 apa? Pahala Bersih lah. tak ada. Tak ada, Ustaz dah. Tak ada. Tipu lah tukang tu. Ustaz, kadang-kadang orang nak cakap benda ni, benda yang berlebih, mesti nak ada jelas. Benda yang contoh letaklah kalau ada bonus, you buat ibadah ni dapat bonus ni. Ini semua mesti nak ada guarantor dia siapa. You nak kena check guarantor dia siapa. Okey, kalau siwak ini saya dapat pahala 80 said ke 80 tak kira apalah. Nak tahu guarantor dia siapa. Siapa ni garanti benda ni? Tak tahu, susah lah. Saya nak guarantor. Jadi mesti nak, benda ni semua mesti nak ada guarantor. Jadi kata Nabi cakap gini. Yes, Nabi garanti. Kalau buat gini macam ni banyak, dapat pahala macam ni banyak. Nabi garanti gini. Mesti nak ada dia punya guarantor siapa. Tak ada guarantor susah. Saya guarantor. Okey, tak Jumaat, malam Jumaat kita cukup kening sebelah kanan. Okey, saya garanti. You mesti nampak syurga. Mana tu Tak saya. Cubalah buat tu. Tak cuba nak tahu. Kening dah dosa. Cukup kening dah dosa. Siapa cakap dosa? Pengantin, masa yang pengantin cabut-cabut tu, dah dosa. Mengubah, cabut. Dosa pahala ni mesti nak jelas. Tak boleh ni. Next, yang menjadi imam adalah orang yang baca Quran yang baik. Yakni paling banyak hafalannya, yang paling tinggi mengerti Al-Quran. Ia paling mengerti hukum-hukum salat. Seorang Muslim wajib berusaha untuk salat di masjid yang ditegakkan salat sebagaimana mestinya. Sekalipun jauh, harus ada yang menasihati imam agar salatnya baik, kerana nasihat itu wajib dalam agama.
para ulama tidak suka solat di belakang ahli bid'ah. Dikarenakan apa yang dilakukan di dalam solat yang tidak ada dasar dari agama, mereka pun tidak suka solat di belakang orang yang fasik. Dikarenakan apa yang mereka berbuat di luar solat, yang ini berbuat perbuatan dosa yang dilakukan terang-terangan. Saudara Muslim, okey, tentang imam. Nak melantik orang menjadi imam, pertama sekali bacaan yang baik. Mesti bacaan yang baik, baca Quran yang baik, yang betul, tepat. Bukan yang sedap tau. Tak payah cari sedap-sedap, cari yang baik. Alah, saya panaskan lah. Senang sikit. Rasa panas. Saya lagi bahang lah John. Okay, jadi pertama sekali dia lantik mesti nak bacaan Quran yang betul, tepat. Dan mesti kena tahu sunah-sunah dia. Tak boleh sembarang. Nanti imam ni Kak Yani nak ni. Tak ada hal. Kak Yani? Apa Kak Yani? Apa ni? Ada apa, Masya Allah. Tabarakallah. Satu kecil. Ada baca-baca. Ya ke? Kita ada dalam kelas. Alamak, dapat hadiah pula. Dapat hadiah pun duduk. Dapat hadiah tak boleh. Hadiah tak nak pergi. Ada je. Bacaan yang baik pertama, then next mesti nak tahu yang sunnah. Bid'ah ni satu perkara yang berbahaya sangat. Kerana orang buat bid'ah, buat perkara satu benda yang tak ada asal. Dia rasa betul itu. Dia akan buat selama sampai semua hidup. Itu yang berbahaya. Pertama syirik, second bid'ah. Janganlah buat bid'ah. Saya pesan. Kalau ada bid'ah yang tak ada asal daripada Quran dan Sunnah, janganlah pakai. Tapi masalah khilaf, no problem. Itu bukan bid'ah. Khilaf mesti ada. Semua imam Ahmad, imam apalah, tak kira apa nama imam, dia semua berdasarkan Quran dan Sunnah. Cuma berbagai pandangan yang berbeza sahaja. No problem pandangan. Tapi kalau bid'ah satu benda yang ditetapkan agama, tetap. Kalau satu benda tetap, tapi tengok agama tak suruh, jangan bikin. Jauhkanlah. Solat seseorang Muslim di belakang imam yang tidak dia sukai akan mempengaruhi kekhusyuannya. Oleh kerana itu, maka Nabi melarang seseorang yang mengimami kaumnya sedangkan mereka tidak menyukainya. Sebab imam ni mesti nak yang ramai suka. Macam berkenan lah. Tak boleh imam tengok orang banyak tak berkenan. Tak boleh. Berusaha keras untuk hadir di masjid sebelum azan dan sebelum iqamat. Dengan demikian ia memperolehi berbagai keutamaan saf pertama. Jadi berjemaah, buat siang-siang, jangan lambat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku melihat syaitan memasuki celah-celah barisan seakan-akan anak kambing. Ni untuk merapatkan saf. Jadi saf kena rapat tau. Selalu kat Singapura ni bila dia tarik, cerit. Selalu gini. Kalau saya sembahyang, saya tengok jauh, saya tarik. Gini. Macam apa saya tengok? Apa ni? Sini dah. Kan? Dia nak cek-cek dengan saya, tarik, tak peduli. Apa kau gini-gini? Rapatkan saf lah. Nak cuba nak sembahyang sendiri nak. Tak boleh tau. Umar kalau jalan dengan rotan, sebat. Tak ada saf, tak rapat, sebat-sebat. Imam sini nak tengok. Kalau dia imam sini nak tengok jemaah, dia mesti kena pesan orang. Tahu orang panggil kan, rapatkan saf. Rapatkan saf. Jadi kena tengok, kena rapatkan bau dengan bau. Ada yang katakan buku lali dengan buku lali. Kalau lelaki lah, buku lali dengan buku lali kan. Kalau perempuan pun sama. Lelaki selalu okey lah. Perempuan je susah sikit nak mendapatkan diri. Kenapa? Tak tahu lah. Najis ke apa? Social distancing ah. Ada distancing kan? Pasal susah. Yang ada pun nanti yang ada buat bodoh je. Yang ada nak dekat kipas, yang ada tak nak berjalan, yang tak nak bergerak. Kita makin dekat, dia makin jauh. Ya. Problem Yang macam mana? Kita tak boleh buat apa-apa. Tapi barat kita tak boleh, kita tak boleh ada sebelah barat. Apa? By left? Memang kita tak boleh ada space lah. Tapi banyak kali pergi mesej pun diorang tak nak macam dekat-dekat gitu. Tapi apa yang saya boleh cakap, usahakan. Kalau kita dah ajak, Try je lah. kalau dia dah ajak, dia tak nak juga kan, maknanya tanggungjawab kita dah terlepas.
Habis macam mana you all datang Madinah kan, kalau orang macam gini, orang datang Madinah rindu Nabi. Dia tak faham ah. You all rindu Nabi kat mana ni? Nak tahu. Tengok makam dia nak dirawat. Tak ada, you all tak pernah nampak Nabi apa. Macam mana you boleh rindu dia? Orang cakap rindu lah kita. Orang datang, oh rindu. Saya tanya, apa yang korang rindu? Kau tak pernah nampak Nabi pun. Apa you all rindu kat mana ni? Kat hati lah. Tak pernah nampak je lah rindu kat hati. Macam gini saya duduk, saya termenung siapa? Aku rindu dengan Ahmad. Siapa Ahmad tu? Tak pernah jumpa. Sekarang you all rindu dengan Nabi kat mana ni? You all rindu? Apa yang diajari lah. Tak tahu. Habis kalau dia ajari, kalau dia suruh rapat tak nak, gini-gini. Kita satu nak lawan dengan 10 macam mana? Taklah, maksudnya orang yang gini-gini datang kat Madinah ke apa kan. Orang yang tak nak ikut. Tak tahu lah, tak nak ikut sunnah ni kan. Habis bila datang, Itu daripada negeri lain yang tak selalu tanah dia ikut tu. tak ada, maksudnya saya punya soalan, saya tu saya tanya. You all rindu dengan Nabi, you all rindu kat mana? Kat part mana you all rindu? Datang pun, oh Allah rindu Nabi. Saya tengok macam mana dia rindu kat sana. Tak pasal itu. Rebut-rebut. Itu bukan rindu. Itu menjerumuskan diri. Bergaduh, pijak tu bukan rindu ke tu? Teruk. Sampai kita tempat nak solat. Pasal salah macam depan konteks tu tak kena lah. Itu yang diamalkan, apa yang diajarkan. Pasal kadang-kadang bila itu saya dengan amal sunnah, tu saya bila sunnah. Okey, ni cerita ya. Macam mana ulama-ulama atau orang-orang yang menegakkan sunnah, bila diorang sampai Madinah, sampai kat Raudah tu, they were just like macam apa tau? Dia macam Loss of word. macam apa tau, diorang kira dah diorang rebah. Panggil rebah. Rebah ni macam dah Jatuh. ya macam rebah, jatuh lah. Rebah lah. Jatuh, rebah. Macam you know like why they feel like this macam ni tau. Kenapa diorang rebah? Bila diorang menegakkan sunnah, diorang cakap pasal sunnah ni, tapi orang tak boleh agree. Bila dia cakap pasal sunnah, banyak dia kena label. Yes. Cakap pasal sunnah, semua orang tak nak boleh agree. Orang tak boleh, you know. Yes. Biasa bila dia datang kepada tempat Nabi, rumah Nabi tu, diorang rebah cakap, kita cakap, ya Allah, selalu ni doa akan diorang akan sampai. Letakkanlah hati aku dengan sunnah ni, ya Allah. Yes. Kasihlah aku, you know, like macam perjuangan sunnah. Itu orang-orang sunnah. So bila datang sampai kat rumah Nabi, dia pergi rindu dengan kita pergi konsep rindu tak sama. Diorang bukan konsep rindu. Diorang cakap sunnah ni betul-betul macam like, you know, macam pada api orang nak pegang. Tapi you know, bila kita tegakkan dia, kita cakap, ya Rasulullah. You know, bila you nampak tak Russia bukan Russia, Cengcan punya negeri lah, Cengcan ke apa dia pergi raja lah, you know. So bila dia masuk kat makam Nabi, so dia macam, you know, he said, saya akan pegang sunnah you. Kan Nabi cakap, peganglah Quran dengan sunnah aku dengan gerhammu. Gigit, bukan gigit gerham tau, bukan gigi, gerham. Pegang kuat, jangan kamu lepaskan. So bila sekarang kita tegakkan sunnah, orang tak boleh agree, ni Wahabi. Ini begini, ini begitu, ini begitu, ini begini. So kita macam, you know, like kita feel like cakap ya Rasulullah. Kita rasa betul bila kita rebah, kita dekat dengan Nabi kan, kita rasa no, the impact was there. Kita cakap, okay, we go for it. Sedihnya Ustaz lagi. Itulah sunnah. Biasa bila kita konsep sekarang, bila kita tengok, aku rindu selawat, Allah nyanyi. Ni selawat no problem, no issue. Tapi the way of you pay ni tak sama, tak level lah. Tak selari. Then kat mana ni you pay rindu dengan sunnah? Buatlah, ikutlah sunnah kepada Rasulullah. Bila you ikut sunnah, semua daripada hujung kepala sampai hujung kaki kita ikut sunnah. Bila sampai kat Nabi di tempat, you feel different. Tak sama dengan macam dulu you bisa pergi dengan kerinduan, dengan mengamalkan sunnah, you bisa sampai sana, you will be very. So because apa tau, bila you amalkan sunnah, semua orang tak akan agree. Seperti ada orang solat jamaah, orang tanya, ni mazhab apa enggak boleh? Mazhab sesat ke? Jamaah hanya boleh musafir je. Betul lah Ustaz. Tapi kita nak kita mendengar itu dalam hadis Muslim tau. Kita nak mengamalkan sunnah, orang macam-macam cakap. Tak sedih. Tak sungsang you kacau tau kepala. Betul tak betul ini? Betul tak betul? Amak, PP was-was.
Tu saya cakap, itu kalau dia datang berasal daripada Nabi, gigit dengan geraham kamu. Jangan lepas. Biarkan apa orang nak cakap kan. Biarkanlah. Orang macam-macam orang nak label ni. Saya ada kasih, saya tak kasih. Pasal surat jamak, surat khabar 7 tahun lepas. Surat khabar keluar berita harian. Orang tanya ustaz boleh tak kita jamak begini? Masakoh, orang panggil masakoh, satu benda yang kesukaran. Sampai satu masa yang kesukaran tu dalam masakoh tu, maka bolehlah kamu berjamak. Tak kira dalam negeri ke luar negara. Tapi kebiasaan bila orang yang tahu, dia tahu jamak luar negara je. Itu yang dia tahu. Mungkin hadis dia tak jumpa, tapi you belajar, you jumpa. Hadis macam gini, hadis macam gini. You tengok, amalkan lah. Jadi itulah bila you gigit geraham dengan sunnah you, bila sampai kepada Nabi, tempat Nabi, you feel different. You akan rasa macam lain. Kita semua ikut semua. Kita bila datang kepada Nabi, kita rasa macam, this is the man that I follow. This is the example. Bukan suami, bukan siapa. This is the man that we, agama yang menunjuk kepada jalan yang benar. That's why bila datang kepada Madinah, you rasa like feeling a bit different. So bila kat sana kadang-kadang bila seorang, air sana luar biasa. Kadang air mata boleh sampai 1 gallon. Kita dekat dengan Nabi macam mana kan. Lagi-lagi yang kat belakang, bila you masuk kan, bila lelaki bila you masuk, ini satu-satu platform tinggi lah, the cordon tempat tu. Bila masuk platform ni, jalan sini, rumah Nabi gini lah. Jadi tu platform tu, semua tempat Imam Malik, Imam Syafi'i, semua imam yang besar duduk belajar. Ambin. Ada Ambin. Situ lah. Ada Ambin. Situ tempat orang main ilmu. Sudah tutup. Perempuan tak boleh jalan situ. Situ saya pernah duduk. Ambin. Saya tak nampak. Okey, kan? Khusyuk dalam solat adalah sunnah. Sebagian orang kehilangan kekhusyuan dalam solat sunnah disebabkan tergesa-gesa mereka. Padahal pelaksanaan harus sama dengan solat fardu. Bahkan secara umum, solat sunnah dapat dilakukan lebih lama daripada solat fardu, kecuali dalam solat yang tertentu. Yang diterangkan dalam hadis bahawa pelaksanaan diringankan. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, diterangkan bahawa solat sunnah dapat menambahkan kekurangan pada solat fardu. Solat fardu dengan sunnah ni ada beza sikit lah. Beza maksudnya, dalam solat fardu, you tak boleh lirik. Lirik maknanya bukan lirik lagu. Mata tak boleh lirik. Maknanya mata tak boleh gini. Jeling. Dalam fardu. Sunat boleh. Dibolehkan. Untuk kamu tengok kiri dan kanan. Tak ada masalah. Dalam sunat, dalam solat sunnah pun, Nabi SAW bila ketika baca yang panjang, ayat-ayat yang panjang, dia penat, dia duduk. Dah habis, dia diri, dia sambung. Sunat boleh, fardu jangan. Tahu? Jangan salah faham. Fardu tak boleh. Jangan fardu you buat. Bermakna Ustaz, masa yang kita kat sana kan, tengah tarawih tu, Tarawih. kan imam baca panjang kan, baca surah Yasin. Jadi yang saya pernah nampak yang kat depan saya tu, dia berdiri dah lama sangat, lepas tu dia duduk. Betul. Boleh. Sunat boleh. Tak kisah. Cuma duduk, ada masalah khilaf. Duduk nak bersila atau duduk tasyahud? Duduk tawaruk atau iftirash. Antara dua. Ulama cakap, jumhur cakap duduk iftirash atau duduk inilah, tak boleh duduk bersila. Kena duduk macam mana you duduk tahiyat lah. Kalau duduk bersila tu macam mana dengan lunjur kaki pun tak boleh. Duduk lunjur kaki tak boleh. Ketika saya solat lah, dia duduk iftirash lah atau duduk tawaruk. Dia selalu duduk macam mana dalam solat? Biasa tu macam mana? Kaki ke atas, kepala bawah. Tasyahud kan? Tasyahud rasa je kata duduk lucu. Tak kan? Tak tahu. Tapi kat masjid ada nampak kan? Yang semasa yang kita pergi tu kan? Dekat atas tu. Diorang melunjuk. Dah meluncur Ustaz.
Ya. Anak-anak dah kata negeri lain. Macam daripada India tu, Pakistan lah, dia buat macam gitu. Kaki dia orang begitu. Mungkin ada sebab. Okey lah, kita ada sebab. Bersangka baik je lah. Tak tahu. Kalau kita betul-betul ni macam strict dia duduk, woi! Hei, sakit bodoh! Cakap lah bakal. Okay, next, khusyuk batin adalah khusyuk hati. Puncak khusyuk batin adalah khusyuan hati. Khusyuk lahir tanpa kekhusyuan hati adalah munafik dan riak. Uzaifah berkata, hati-hatilah dengan khusyuk munafik. Ada yang bertanya, apa yang dimaksudkan khusyuk munafik? Ia menjawab, engkau lihat fiziknya khusyuk, akan tetapi hatinya tidak. Deep tu Begini begini solat. Koyak beli. Macam ni, nampak ni. Ini khusyuk. Tapi Ini hidup lagi getak ni. Nampak macam hidup lagi getak ni. Tapi dalam hati, sekejap lagi nak pergi ni, pergi shopping. Ni tu lah. planning. Planning lah. Sekejap lagi pergi sini, macam-macam lah. Pasal saya cakap dalam one of the ayat tadi tu kan, kita solat mesti nak kena, bila kita lafaz, kita nak kena faham. Itu sebab khusyuk ni bukan satu konsentrasi tau, bukan macam kena konsentrasi, tak. Dia kena faham apa yang dia cakap. Okay? Di setiap apa semua bacaan, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi apa. So that character you mesti nak ada. Okay? Pasal bila kita tawaf, Subhanallah walhamdulillah kan, kita baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Senang je bacaan dia, tak ada khusus kan dalam tawaf tu. Senang apa? Dan you tawaf lah, satu putaran nak doa apa semua, kecuali daripada rukun Yamani tu, Rabbana atina fid dunya. Lain semua tak ada khusus. Tapi bila kita baca Subhanallah, apa maksud Subhanallah? Maha suci Allah. Part mana kita nak pakai tu? Tu apa terms? Maha suci Allah ni, kalau you cakap Maha suci Allah, apa terms you nak pakai? Maksudnya apa kejadian? Kebesaran. Maha suci Allah kan, Subhanallah. Terms apa? Contoh. Sekarang, you kalau nak buat satu benda ke besokan hari, atau orang jemput you, Kak yang ni, nanti besok datang ni, saya pay ni, saya pay ni. InsyaAllah tu apa dia, apa you pay ni? Dengan izin Allah. Tahulah, maksudnya insyaAllah ni orang selalu pakai 50-50 kan? Betul tak? Salah tu. 75-50. dia pasti kan. Itu benda yang pasti kena, makna okey, I datang besok, tapi dengan izin Allah. Pasti kena datang. Kita pattern insyaAllah 50-50. Kita sangat. InsyaAllah ni tak datang ni. Lagi tak? Itu mana 50-50 tak boleh. Dalam Quran cakap tak boleh. Dalam Quran cakap Tapi nak datang last week, kan dia dah cakap insyaAllah. Macam gitu kan. tak boleh. Kalau tak boleh datang, maybe I can, maybe I cannot. You kena cakap jelas. InsyaAllah kena jelas, makna kena datang, tapi dengan izin Allah. Pas. Jadi Subhanallah, Maha suci Allah bila pakai? Kita Melihat satu benda yang, mengagumkan. satu benda yang, misalnya kata contoh, dapat benda, okey, dalam Quran cakap, Subhanallah ni, ketika seorang ni, dia ada tanaman-tanaman, buah-buahan yang banyak. Jadi sahabat dia datang, Subhanallah, Maha suci Allah. Semoga ni benda yang kebaikan ni datang lagi. Macam dapat satu kebaikan, nak tengok, satu kebaikan. Dia cakap Subhanallah, Maha suci Allah. Dapat kebaikan. Maknanya kebaikan tu datang lagi lah. Maha suci Allah. nampak Kaabah. Nampak Kaabah. Subhanallah. Kan? Okey, Subhanallah bila terms yang pakai Nabi Ibrahim pakai. Ketika Nabi Ibrahim tu kan, orang semua sekeliling dia tak boleh terima dia. Dia sembah selain daripada Allah. Mana orang sekeliling dia lah, sembah selain daripada Allah. Dan bapak dia pun sama. Bapak dia pun tak boleh agree dengan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim buat apa? Tinggalkan manusia-manusia ni semua. Dia tinggalkan maknanya dia dah tak boleh lagi. I don't care. So dia mengucapkan Subhan. Subhan ni mana? Maha suci Allah. So satu benda, saya kata contoh, dari satu Subhanallah ni, satu benda yang you nampak orang sembah selain daripada Allah. Seperti you tengok orang, ini sembah pokok, sembah bahala, sembah apa. Mari kita tengok Maha suci Allah, Maha suci Allah, Subhanallah. Maknanya tak ada Tuhan melainkan Allah. Maha itulah suci. Faham tak ni?
Satu benda you nampak yang melanggahi syariat. Kan, melanggar syariat. Satu benda melanggar syariat. Jadi you ucapkan Subhanallah, Maha suci Allah. Pas? Itu Subhanallah. Jadi bila kita start tawaf, kita baca Subhanallah. Selama ni apa yang kita langgar syariat Tuhan? Apa? Fikir lah. Itu karakter dia kan. Kita langgar dengan syariat Tuhan. Kita tak semayang, kita buat gini, kita buat gitu. Maka bila kita ucap Subhanallah, kita jalan dengan karakter kita. Dulu aku ada langgar ni, ya Allah. Dan kita ucapkan Alhamdulillah, Allahu Akbar. So all this concept mesti nak ada karakter. Baru kita doa. Satu pusingan pertama, doa lah, ya Allah. Doa umum lah. Ampunkanlah dosa-dosa aku. Sampai rukun yang mani, Nabi ajar. Sunnahnya, Rabbana atina fid dunya. Tengok makna dia apa. Kadang-kadang yang kita doa, yang kita minta tu keinginan kita, bukan keperluan kita. Sampai rukun yang mani, Nabi ajar, bacalah doa ni, supaya Allah kabulkan doa untuk baik di dunia dan di akhirat. Itu benda yang keperluan kita, bukan keinginan kita. Jadi kat mana yang doa sampai? Cerita Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim tawaf, ketika itulah Sarah kan mandul, tak biar ada anak. Maka lepas tawaf, Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim. Itulah cerita kabulnya doa di Kaabah. Cepat. Kerana cerita dia Nabi Ibrahim. Tapi bila kita tengok cerita Nabi Ibrahim datang, macam mana dia sebelum cerita dia tu, jadi tindas, macam-macam ada hal. Isteri dia tak dapat mengandung, maka tu dia serahkan semua diri dia kepada Tuhan. Dia tinggalkan dengan manusia dia. Tinggalkan maksudnya dia tak peduli lah. Maka dia doa lah kat Kaabah. Baru tu doa tu dikabulkan. Itulah cerita doa kabul kat Kaabah. Cepat. Dia berdasarkan cerita Nabi Ibrahim, bukan cerita Nabi Muhammad. Tak ada cerita Nabi Muhammad doa tu. Ceritanya kat Nabi Ibrahim. Jadi Sarah dikaruniakan 2 anak setelah Nabi Ibrahim tawaf. Itulah ceritanya Kaabah. Kaabah ni dulu dah ada sebelum Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam dah dibuat Kaabah. Ni rumah di Batullah tu dalam hadis surah Ibrahim, surah Al-Imran tak silap. Tak silap Allah lupa. Allah dirikan rumah manusia. Bakah dia panggil. Rumah manusia. Bakah lah tu, Mekah lah tu. Daripada Nabi Adam, sebelum Nabi Adam ada. Jadi bila Nabi Adam ada, Nabi Adam naikkan, then demolish everything, then Nabi Musa, sampai dah sekarang Nabi Muhammad. Ceritanya begitu. Okay, next. Nabi SAW bersabda, page 50. Sesungguhnya seseorang hamba melakukan salat, tidak dicatat baginya dari salat itu kecuali 10/10-nya, 9-nya, 8-nya, 7-nya, 9-nya, sekian, sampai 1/3 Jadi solat ni ada dia punya bahagian-bahagian pahala yang tertentu. Ada yang dapat penuh, ada yang dapat sikit, ada yang dapat kurang, ada tak dapat terus. Tapi solat sah, pahalanya tak ada. Dikarenakan apa? Khusyukan. Khusyuk tak ada. Cakap tak faham. Allahu Akbar, Alhamdulillahirrahmanirrahim, tak faham. Dan ini boleh termasuk dalam surah Al-Ma'un tak? Fawailul lil musallin allazina Lalai. hum salatihim sahun. Correct. Tu dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir cakap lalai tu ada 3. Lalai dalam solat ni lah. Bila kita lalai dalam solat, kita rugi. Tak dapat pahala lah. Sah solat tu, tak dosa, tapi pahala tak ada. Sia-sia kan? Penat ni. Penat. Pasal penting kena tadabbur Quran. Tadabbur makna memahami Quran. Ibadah kita mesti nak tengok apa yang Allah dengan Rasul nak, bukan kita punya style. Tapi kita semua dunia dulu kan, baru ibadah. Macam mana nak kita nak faham kan? Jadi fahamkanlah agama dulu, baru masuk dunia. Nanti dunia akan berlayan, dia akan ikut.
Jadi dahulukanlah dengan agama. Baik. Okey, saya nak tanya ni. Sikap orang yang beriman, kan? Sikap-sikap orang yang beriman bila buat dosa, apa dia buat? Lagi? Menangis. Kita orang yang beriman kan? Setiap kali buat dosa, kena buat apa? Taubat. Taubat je? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Dah? Belum. Jangan ulangi lagi. Okey, ini surah Al-Imran 135. Chapter 3. 153. 135. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Kan? Betul tak? Siapa lagi dapat ampunkan? Tak ada orang apa? Allah saja. Next. Dan mereka tidak. Ini penting. Yang atas boleh faham, senang. Astaghfirullahalazim, kita minta ampunan. Ya Allah, ampunilah aku. Yang bawah dia ni, Allah cakap apa? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji. Jangan meneruskan dia. You have to stop. Jangan diulangkan lagi. Kena usaha. Bila kita sekarang contoh, kita istighfar, kita buat salah, astaghfirullahalazim, ya Allah, ampunilah. Sifat tu kita ada tahu menyesal. Kan? That condition bila kita cakap astagfirullah. Nah, kalau kita marah lah, kita marah ke apa kan? Kita cakap astagfirullah. Dah marah. Condition tu, okay, you know, that condition bila that point tu, you rasa lepas setelah tu, dia datang lagi lah. Dosa tu datang lagi kan? Kat depan-depan kita ni. Tak cari benda tu datang. Ini benda yang kita nak kena stop benda tu. Allah cakap you have to stop. Kalau benda ni datang lagi, perkara yang sama, you have to stop. Means kita pergi diri nak kena stop kan. Tapi syaitan, ni lebih luar biasa datang. Dia cakap apa tu dengan you? Dia kasi you ilmu. Tuhan tu maha pengampun kan? Maha penyayang kan? Tuhan sayang kau, yang takut kau minta ampun, Allah ampunkan. Buat lagi lah. Sedih ni buat dia. Kau kaut dia dulu, kau jamah dia dulu, baru minta ampun dengan Allah. Ilmu tu betul lah. Syaitan kasih ilmu betul. Nampak? Tetapi dia try apa tahu? Dia nak prolong dengan you. Itu tabik iblis mungkin. Ibn Qayyim tulis buku. Ikatan-ikatan macam mana syaitan pancing. Ni semua kerja dia. Yang main-main. Bila kita baca Quran, kita belajar hadis, ni sekarang ni belajar hadis Quran lah kita ni. You keluar, masalah ni datang. Tengok you boleh apply tak? Dah belajar dah gini kan, masalah tu datang, ni benda tak boleh apply lah. Tak kena cari kenapa tak boleh apply. Why you cannot apply the Quran in the Sunnah? Bila masalah datang, tengok depan mata, so macam sungsang orang tu. Tadi kan, jadi kan sabar dan solat semua hilang. Semua tak nampak. Dah gelap lah. Masalah ni bila datang, dia cakap nikmat ni, syaitan ni selalu dia kasi terpedaya dengan nikmat. Benda-benda tak baik ni, nikmat ni sekejap je. Selalu saya kasih dia ni example. Nikmat bila you berpuasa. Puasa bibir kering daripada pagi sampai ke malam. Tengok air kala-kala, Masya Allah. Pergi jalan bazar kan, macam-macam colour, macam-macam size ada. Ini wadi, itu nasi. Tengok semua nak makan. Betul tak? Beli air bandung, dia air jagung, dia apa semua nak beli. Sekali sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah. Masuk bandung sini, sampai kerongkong sini je, rasa bandung. Sampai bawah hilang.
Tu Bandung dah tak rasa. Tengok nikmat dia, baru sekejap. Gini je. Nikmat dia. Pasal nikmat ni dia tak berkekalan. Sama dengan orang maksiat lah. Maksiat pergi kelab, mabuk, balik hangover. Kita tanya besok ni, nikmat dia sekejap je, bukan lama. Tu syaitan ni. Dia asut kita dengan kita punya kelemahan. Dia punya kelemahan apa? Dia tak semua dia semua tak. Kelemahan dia tengok apa dia, lepas tu dia shoot. Pertama sekali dia shoot semua tentang ilmu. Dia kasi you gini, anak-anak you dah belajar agama kan? Dia cakap, kau tengok, Allah tu maha penyayang apa? Dia maha pengampun. Jangan takut. Buat dulu baru tobat. Bahaya ni. Ini bahaya. Janganlah berterusan. Tapi Allah cakap senang. Tak, Allah cakap kan Iblis, ya Allah, minta doa, Iblis minta doa dengan Tuhan, kasih aku masa untuk aku sesatkan Nabi Adam. Allah cakap apa? Wait, proceed. Syaitan doa kabul. You all syaitan ke? Doalah dengan Tuhan. Syaitan, Iblis doa kabul. Apa lagi kita doa? Akan kabul. Doalah dengan Tuhan. Jadi Iblis cakap apa? Kasih aku masa untuk hasut Nabi Adam. Kerana dia lah aku dikeluarkan. Jadi DP skop kat situ dah ada. Betul tak? Sudah pergi surah Ibrahim. Cerita ni hal. Sekejap saya cek. Saya dah lupa. Ibrahim 46 Sekejap Ibrahim 14 ayat 20. Betul, ni maksudnya dia punya ni. Syaitan ni, Iblis ni. Siap. Sekejap saya lupa lah ni ayat ni. Sekejap je. Dia tak disalahkan kita. Dia salahkan kita. 14-22. 14 kan? Ya. 22 kan? Surah 14 ayat 22. Terima kasih. Surah Ibrahim. Betul. Tepat sekali. Alhamdulillah hazan fadl. Dapat? Tu syaitan juga apa? Dan berkatalah syaitan tak kala perkara dihisap. Ni perkara yang dihisap, dah dihisap ni. Telah diselesaikan. Dia cakap apa? Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji-janji yang benar. Ni Iblis cakap. Dan aku pun telah menjanjikan kepada kamu, tetapi aku menyalahinya. Sesekali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku. Akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-sekali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-sekali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Nampak? Dia sendiri tak akui. Aku tak suruh kau apa sembah selain daripada Allah. Mana ada? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksa yang pedih. Ini Iblis punya claim setelah dah habis dihisap dah. Iblis cakap apa? Jangan salahkan aku lipat. Aku cuma kerja aku kat dunia ni hasut korang je. Siapa suruh kau ikut aku? Nampak? Lah dia tolak mati semua kat kita. Kita ngok-ngok gitu. Pasal salah satu syirik ni adalah, salah satu syirik akbar adalah mengikut hawa nafsu. Kalau hawa nafsu cakap selalu tak sembahyang je kan, you ikut, itu berjatuh kepada syirik. Kerana apa? You mematuhi nafsu syirik, nafsu syaitan. Mana mematuhi lah Iblis. Iblis cakap jangan sembahyang. Kita patuh. Bila mati, boleh dalam keadaan dosa yang syirik. Jangan main-main. Sebab apa? Mematuhi. End of the day, daripada kiamat, pasal dari kiamat ni jangan main-main. Guys, don't play guys. Guys, dengar baik-baik guys. Ini kiamat dia hal, jangan pergi main. Jangan, tolong. Fikirlah banyak-banyak. Setiap saat pun fikirlah. Benda kiamat ni jangan main-main. Perkara berat sekali. Kita tak boleh satu hari sana lamanya macam 1000 tahun. Kat
kat masyar tu je kan, kita nak tunggu, kita pay time je, nak dihitung lama tau. Nabi cakap sampai keadaannya you perlu keringat you sampai ke mana? Nak sampai kat dagu ni, keringat peluh, tunggu masyar tu. Nak tunggu kita pay time tau. Daripada Nabi Adam sampai dari kiamat, berapa bilion orang. Kita kat jam kat JB dah mengaruk. Kan, kat JB cakap, ni cilaka ni tak kerja ke apa? Tengok orang tu, dah jam macam kita tu. Ini kalau misal kata members kat depan apa, nak cari member kat depan ni kan dah susah macam ni. Orang penuh apa, masyar gitu. Kalau masyar nak tengok DP gambar kat mana? Jabal Rahmah. Kat Jabal Rahmah kita pergi tu kan, semua bila haji pay time orang semua akan orang akan tidur kat sana satu malam. Semua baju semua sama, putih hiram. Begitulah masyar. Tak ada pokok, tak ada apa. Semua manusia. Pada masa tu kekurangan pahala you satu. Pahala satu je. Kekurangan nak masuk syurga. Nak kena cari orang. Datang kepada family, mak bapak, pak, kurang satu pahala. Bapak cakap kau jalan berambus. Aku singgah aku pahala. Sampai to the extent masyar. Datang kepada isteri, suami, yang you love me right? Pergi jalan dah dengan kau. Jangan main-main. Tak ada. I kasih you habis aku. Mak, pada masa tu maknanya dah tak fikir you, I love you love me, I kentut you lari mana, tak ada. Dah tak ada. Jangan main-main. Sendiri tu semua hal sendiri. Oi, kau saja jangan main-main. Pada masyarakat bila kiamat ni, ini luar biasa. Dunia pihal nothing. Apa masalah yang ada? Tak ada benda lah. Apa masalah yang besar yang ada? Mati je kita nak hidup ni. Mati satu masalah yang berat. Tapi bila kiamat nanti sana dah tak boleh pusing lagi. Nak pusing macam mana? Cannot return. Cannot return. Cannot? Yang mati setiap mana boleh hidup lagi. Alhamdulillah. Abang masing-masing. Amalan nak. Dia tiup semua habis. Subhanallah, astagfirullah. Di ayat ni, ayat 44, sambung. Ayat 44, surah Ibrahim juga. Ini dia. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka, kiamat ni. Maka berkatalah orang-orang yang zalim. Ini orang zalim cakap, ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami, kembalikanlah ke dunia, walaupun dalam waktu yang sedikit. Nescaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahawa sekali-sekali kamu tidak akan binasa? Banyaklah orang bila mati nak suruh hidupkan balik supaya taat, supaya buat sedekah, buat apa semua. Sebab bila mati nanti, kiamat nanti dah tak boleh lagi nak untuk beribadah. Itulah that time for you to be judged. Time for you to be kena nilai dengan Allah, kena judge by Allah. Semasa di dunia ni berusaha keraslah dengan amalan, kerana dengan amalan yang akan menentukan kamu. Mana boleh insya-Allah? Mesti mau bikin. Maknanya kena usaha. Pasti kena usaha. Usahakan yang keras. Jadi dahulukan dengan ibadah. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Pasti kamu akan selamat. Macam-macam lah kalau kita tengok. Bila orang dah mati, cakap dengan Tuhan apa. So Quran ceritakan everything. Setelah, sesudah, semua dalam Quran. What gonna happen there? Ini benda reality tau. Ini benda bukan pasal Quran tak boleh ada keraguan. Kalau Allah cakap itu benda betul, betul akan terjadi. Apa yang Allah cakap ni semua kita we gonna face if kita tak jaga. Ini kalau Allah peringatkan. Kalau itu dalam Quran Allah peringatkan benda-benda dahulu, ini pasti you akan go through this. Awas. Jadi start dari sekarang usahalah keras beribadah kepada Allah
dapat ibadah yang betul. Ya Allah redha. Ada soalan nak tanya? Saya berhenti kat situ. Page berapa? 54. Habis. Page berapa? 50 eh? 50. Sambung 51 lah. Nombor 50 tu yang perbezaan G. kat G tu Ustaz tu.